Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan keputusan Liga Perdana Inggeris. Burnley cetakkan kemenangan keempat musim ini selepas berjaya mengatasi pasukan Brentford 2-1. Luton seri 1-1 dengan pasukan Nottingham Forest. Fulham menang mengejut 3-0 ke atas pasukan Tottenham. Dan berikut adalah kedudukan semasa Liga Perdana Inggeris. Burnley kejutkan pasukan Brentford. Burnley yang masih lagi bergelut di zon penyingkiran berjaya mencipta kejutan selepas mereka menewaskan pasukan Brentford 2-1 pada semalam. Kemenangan itu sudah semestinya dibantu oleh kelebihan mereka yang beraksi di laman sendiri serta penerimaan kad merah oleh Sergio Reguilon pada permulaan perlawanan. Reguilon telah menjatuhkan Vitinho dalam kotak penalti dan VAR mengesahkan perkara tersebut dengan memberikan sepakan penalti kepada Brentford yang disempurnakan oleh Bruno Larsen pada minit ke-10. Persembahan serba tidak menjadi anak buah Thomas Frank dalam perlawanan ini sehinggakan mereka kelihatan seperti sebuah pasukan yang sedang bergelut untuk keluar daripada zon penyingkiran. Gol kedua Burnley hadir menerusi pemain pinjaman mereka iaitu David Datro Fofana yang mudah menolak masuk bola pada minit ke-62. Christopher Ayew berjaya merapatkan jurang dengan gol pertama pasukan Brentford pada minit ke-83, tetapi itu tidak cukup untuk memberikan semangat untuk mereka bangkit dalam perlawanan ini. Keputusan kekal sehingga penamat dan kemenangan ini sudah pasti sangat penting untuk Vincent Kompany. Luton Town ikat Nottingham Forest. Luton Town menafikan kemenangan pasukan Nottingham Forest pada malam tadi selepas mereka berjaya menjadikan gol penyamaan pada penghujung perlawanan untuk mengikat kedudukan menjadi 1-1 sebelum whistle penamat ditiupkan. Forest terlebih dahulu berada di depan menerusi Chris Wood yang menyempurnakan hantaran daripada Morgan Gibbs-White. Nottingham juga sedang mencari 3 mata penting dalam setiap perlawanan bagi memastikan mereka tidak jatuh ke zon penyingkiran. Dilihat sukar untuk menembusi barisan pertahanan pasukan Luton. Luton sebaliknya berjaya menjadikan gol penyamaan pada minit ke-89 oleh Luke Berry untuk memastikan mereka juga tidak keciciran mata dalam perlawanan tersebut. Luton kini hanya 3 mata di belakang pasukan Forest yang cuma berada di tangga ke-17 Liga dan sedikit kesilapan sudah pasti akan menggoda padah kepada anak buah Nuno Espirito Santo. Fulham musnahkan harapan pasukan Tottenham. Fulham dilihat menjadi pemusnah kepada harapan pasukan Tottenham untuk mereka memburu kemenangan bagi memastikan mereka naik ke kelompok 4 pasukan teratas. Spurs tewas 0-3 kepada pasukan Fulham yang beraksi digelangkan sendiri walaupun mereka tidak begitu konsisten sejak kebelakangan ini. Rodrigo Muniz berjaya membuka jaringan pada minit ke-42 menerusi hantaran daripada Anthony Robinson. Sesa Lukit kemudiannya menambah gol kedua pada minit ke-49 hasil asis daripada Timothy Castagne. Rodrigo Muniz sekali lagi menambah gol ketiga pasukan dan kedua secara peribadi selepas berlaku kekalutan di hadapan gawang gol pasukan Spurs. Spurs cuba bangkit dengan melakukan beberapa serangan berbahaya kepada kubu pasukan Fulham, tetapi mereka dilihat begitu tumpul untuk menjudahkan setiap gerakan yang dilakukan. Keputusan kekal 3-0 berpihak kepada pasukan Fulham dan misi pasukan Tottenham untuk naik ke tangga ke-4 Liga dilihat masih lagi tertangguh sehingga kini. Kita lihat pula keputusan perlawanan Piala FA peringkat suku akhir. Wolves tersingkir selepas ditewaskan pasukan Coventry City 3-2. Manchester City tepati ramalan untuk marah ke peringkat separuh akhir selepas berjaya menewaskan pasukan Newcastle United. Manchester City turun dengan barisan terkuat mereka untuk singkirkan pasukan Newcastle. Pep Guardiola tidak begitu serius dalam perlawanan suku akhir Piala FA Inggeris selepas dia menurunkan barisan terkuat pasukannya untuk menewaskan pasukan Newcastle United di peringkat suku akhir pada awal pagi tadi. Newcastle jelas tidak mampu untuk menyaingi kehebatan pasukan Manchester City yang mendominasi perlawanan sejak daripada awal permainan lagi. Gol pertama City hadir menerusi jaringan dilakukan oleh Bernardo Silva pada minit ke-13 hasil bantuan daripada Rodri. Ruben Dias pula menjadi perancang utama untuk gol kedua yang disudahkan sekali lagi oleh Bernardo Silva untuk memastikan kedudukan selesa 2-0 untuk mereka. Separuh masa kedua Newcastle lebih banyak bertahan dan City dilihat agak sukar untuk menembusi barisan pertahanan pasukan lawan. Kedudukan 2-0 kekal sehingga whistle penamat dan ianya sudah cukup untuk membawa City ke peringkat separuh akhir. Wolves gagal atasi pasukan Coventry City. Beraksi di Liga Perdana Inggeris nyata tidak memberikan kelebihan kepada pasukan Wolves selepas mereka gagal untuk mengatasi pasukan Coventry yang beraksi di Liga Championship setelah mereka tewas 3-2 kepada lawan tersebut. Walaupun terpaksa berkunjung ke gelanggang pasukan Wolves, Coventry City dilihat berjaya menyerat segala tekanan yang diberikan oleh pasukan tuan rumah di sepanjang separuh masa pertama. Coventry kemudiannya meningkatkan lagi usaha mereka pada separuh masa kedua dan akhirnya mereka berjaya memecahkan kebuntuan pada minit ke-53
menerusi Ali Sim. Wolf kemudiannya berjaya menjadikan 2 gol pantas menerusi Ryan Aït-Nouri pada minit ke-83 dan juga Hugo Bueno 5 minit kemudian, hasil bantuan daripada Ryan Aït-Nouri sekali lagi. Ketika keputusan dilihat seakan-akan berakhir dengan kemenangan pasukan Wolf, Coventry melakukan kejutan dengan 2 gol pantas pada masa kecederaan sekali lagi melalui Ali Sim pada minit ke-97 dan Haji Wright pada minit ke-100 untuk menghukum kealpaan pasukan tuan rumah untuk memastikan mereka mara ke peringkat separuh akhir. Berikut adalah keputusan perlawanan yang berlangsung di beberapa liga utama di Eropah. La Liga Spanyol, Mallorca menang tipis 1-0 ke atas pasukan Granada. Osasuna tewas 4-2 kepada pasukan Real Madrid. Getafe menang tipis 1-0 ke atas pasukan Girona. Athletic Club menang selesa 2-0 ke atas pasukan Deportivo Alaves. Dan berikut adalah kedudukan semasa La Liga di Spanyol. Bundesliga Jerman, Darmstadt tewas 2-5 kepada pasukan Bayern Munich. Heidenheim seri 1-1 dengan pasukan Borussia Mönchengladbach. Mainz menang selesa 2-0 ke atas pasukan Bochum. Union Berlin menang 2-1 ke atas pasukan Werder Bremen. Wolfsburg tewas 1-3 kepada pasukan Augsburg. Dan berikut adalah kedudukan semasa Bundesliga di Jerman. Real Madrid teruskan penguasaan di La Liga. Real Madrid mengekalkan status gegasi mereka di La Liga selepas mereka berjaya meneruskan pasukan Osasuna dengan jaringan 4-2 pada malam tadi. Walaupun beraksi di gelanggang lawan, ianya tidak memberikan sebarang masalah kepada anak buah Ancelotti untuk memberikan penguasaan penuh dalam perlawanan tersebut. Real Madrid membuka akaun jaringan seawal minit ke-4 menerusi Vinicius Junior sebelum disamakan kembali oleh pasukan tuan rumah selama 4 minit kemudian. Dani Carvajal kemudiannya menambah gol kedua pasukan pada minit ke-18 untuk mengakhiri separuh masa pertama dengan kedudukan 2-1. Brahim Diaz meletakkan pasukan Real semakin selesa di depan pada minit ke-61 sebelum Vinicius Junior sekali lagi menjadikan gol ke-4 untuk pasukan Real Madrid untuk memastikan mereka selesa dengan kedudukan 4-1. Tuan rumah berjaya menambah satu lagi gol pada penghujung perlawanan. Untuk perlawanan ini berkesudahan dengan kedudukan 4-2. Real Madrid semakin selesa untuk berada di pesada Liga dengan mengumpul 72 mata, 10 mata di depan pasukan Girona yang berada di tangga kedua. Bayern Munich berpesta gol atasi pasukan Darmstadt. Bayern Munich terus memberikan tekanan kepada pasukan Leverkusen yang sedang mendahului Bundesliga pada ketika ini dengan kemenangan 5-2 ke atas pasukan Darmstadt pada malam tadi. Darmstadt bagaimanapun berjaya menjadikan gol terlebih dahulu menerusi tim Schalke pada minit ke-28. Bayern memulakan pesta gol pada minit ke-36 menerusi Jamal Musiala dan kemudian ditambah gol kedua oleh Harry Kane pada penghujung separuh masa pertama. Jamal Musiala sekali lagi menjadikan gol ketiga untuk pasukan dan gol kedua secara peribadi untuk memastikan mereka terus selesa berada di depan. Serge Gnabry dan juga Matthias Tel masing-masing berjaya meledak satu gol untuk memastikan Bayern terus selesa dengan 5 gol. Oscar Williamson kemudiannya menambah satu lagi gol untuk pasukan tuan rumah pada penghujung perlawanan untuk keputusan mereka tewas 2-5 kepada pasukan Bayern Munich. Kita ke jendela perpindahan pemain. Manchester United tetapkan nilai Jadon Sancho. Manchester United menetapkan nilai Jadon Sancho di antara 40 juta sehingga 50 juta pound untuk Borussia Dortmund yang mahu mengekalkannya menjelang musim panas nanti. United juga bersedia untuk menerima kerugian selepas mereka membeli Sancho daripada Dortmund pada nilai 73 juta pound sebelum ini. Arsenal mahukan Brahim Diaz. Arsenal semakin yakin mahu mendapatkan Brahim Diaz daripada pasukan Real Madrid dengan nilai 60 juta pound menjelang musim panas nanti. Diaz pernah bermain di bawah kendalian Mikel Arteta semasa mereka berada di Manchester City. Chelsea hidupkan semula peluang untuk dapatkan Michael Olise. Chelsea berkemungkinan akan menghidupkan semula peluang mereka untuk cuba mendapatkan Michael Olise daripada pasukan Crystal Palace pada penghujung musim nanti. Olise dilaporkan telah menolak peluangnya untuk berhijrah ke pasukan Chelsea pada musim panas yang lalu. Manchester City sudah dapatkan Bruno Guimaraes. Manchester City dilaporkan sudah bersedia untuk melancarkan gerakan untuk cuba mendapatkan pemain tengah pasukan Newcastle, iaitu Bruno Guimaraes. Masalah utama mereka adalah klausul perpindahan pemain tersebut yang bernilai 100 juta pound. Barcelona terima tawaran daripada Arab Saudi. Barcelona diberitakan telah menerima tawaran yang bernilai 70 juta pound daripada Liga Pro Arab Saudi yang berminat untuk cuba mendapatkan Rafinha. Mereka berkemungkinan akan melepaskannya demi untuk mengimbangi semula kedudukan kewangan mereka. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.